Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga hadirat muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Terlebih dahulu, sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini, kita mulakan dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. هذا وبالله توفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة
fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu maulana al-karim. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Al-Irfan, hadirin dan juga hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, yarhamna wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bertemu dalam bicara pengajian kitab 40 hadis akhlak mulia, yang insya-Allah malam ini kita akan masuk hadis ke-38. Hadis ke-38. Baki beberapa riwayat sahaja lagi, maka insya-Allah khatamlah akan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian tahun kita membicarakannya secara bulanan di sini. Dan malam ini riwayat yang ke-38 di bawah tajuk membayar hutang dengan baik. Membayar hutang dengan baik. Pada pertemuan bulan yang lalu kita bawa riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada seseorang yang berlebih kurang bila berjual, bila menjual, berlebih kurang bila membeli, berlebih kurang bila menagih atau menuntut hutang. Itu bicara kita pada bulan yang lalu. Pada malam ini juga di bawah tajuk hutang, membayar hutang dengan baik. Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang kita bacakan sebentar tadi. Allah firman, wa in kana dzu usratin, sekiranya orang yang berhutang dengan kamu itu dia mempunyai kesusahan, kepayahan, suatu tiba janjinya untuk membayar hutang. Apa firman Allah? Buat pemiutang. Siapa pemiutang itu? Yang memberikan hutang. Allah sebut fanaziratun ila maisarah, maka hendaklah pemiutang itu memberi tangguh kepada yang berhutang itu pada waktu yang mampu dibayar oleh yang berhutang itu. Maknanya dengan sifat ihsan kita bagi lanjut tempoh, untuk tempoh tambahan yang lain, supaya dia dapat membayar dengan baik hutang yang dia terima daripada kita. Dan kata Allah, wa antasaddaqu, dan apabila kamu melihat sukarnya, payahnya pada urusan dia nak membayar hutang kamu, dan sekiranya kamu menghalalkan, yakni sedekahkan hutang kamu itu kepadanya, fahuwa wa antasaddaqu khairul lakum, yang demikian itu baik untuk kamu, kata Allah. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui kelebihan pada menghalalkan hutang yang sukar dibayar itu.
Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, malam ni riwayat muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghlasa lahu فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Kerana mahu menagih hutang dari baginda. Dia main nak tutup hutang dari Nabi. Nabi juga dalam hayat pernah berhutang. Dan kata ulama, hutang Nabi itu sebagai suatu hukum bahawa harusnya hukum berhutang itu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang dari baginda. Dan ia pun mengesatkan perkataannya. Waktu dia minta hutang dari Nabi ini, dia keluar perkataan yang orang kata apa? Kasar lah. Maknanya dia nak sungguhlah hutang dia dari Nabi supaya Nabi bayar hari itu juga. Ataupun ada sesuatu yang ganggu emosi dia sehingga keluar perkataan yang kasar waktu tuntut hutang dengan Nabi. Dan ia pun mengesatkan perkataannya di hadapan baginda. Fa'aghlazalah. Melihat keadaan ini, hampir sahaja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tadi. Bila melebih kurang dengan Nabi ini, ialah nak minta hutang pun. Ada pandangan di sini mengatakan dia minta hutang dari Nabi sebelum tiba janji, waktu yang Nabi nak bayar pada dia. Tapi perkataan dia tu, mungkin dia ada mustahak nak tuntut hutang dari Nabi. Dia nak guna ke apa ke, manfaat daripada hak hutang Nabi ambil daripada dia tu. Tapi sahabat bila dengar perkataan yang kasar ni, kira boleh berjumpa kot. Kira adalah yang orang kata nak buat kasar juga pada lelaki ni dengan perkataan yang dia keluar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak ada adab, sampai tak ada hormat. Nabi bukan curi hak dia, Nabi hutang, kan? Bicara dia tu, dia minta dituntut hutang dari Nabi tu. Hampir sahaja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tadi.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu. Nabi kata apa? Kita kan tolong settle Ustaz kan. Aku lari dulu apa tolong settle Ustaz kan. Tapi tengok adab Nabi. Nabi kata apa pada sahabat yang nak bertindak kasar pada sahabat yang bercakap kasar dengan Nabi ni? Orang kata hampir nak naik tangan juga sahabat-sahabat ni terhadap lelaki itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkan dia berbuat demikian. Yang fikir dia lah, dia nak kata apa, biarlah. Kerana orang yang memiliki hak itu, fa inna li sahibil haqqi maqalan. Kata Nabi, biarkan dia berbuat demikian. Biarlah dia nak kata nampak kasar sikit pun dengan aku pun tak apa, biarlah. Ni orang kata apa? Bab dia. Kenapa? Kerana orang yang memiliki hak itu, yang Nabi hutang tu, hak dia, hak laki ni. Ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Orang yang punya hak, dia ada sesuatu keluasan untuk bercakap dalam bab menuntut hak dia tu. Cuma cara tu kasar. Tapi bab dia nak menuntut, dia ada hak. Sebab Nabi dah ambil daripada dia atas bab, atas perkara hutang. Jadi dia nak ambil balik. Dia ni orang panggil li sahibil haq, tuan kepada hak itu. Maka biarkan dia dengan perkataan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dulu. Nabi hutang seekor binatang daripada dia. Ada riwayat kata kambing daripada dia. Maka bila nak bayar, Nabi suruh sahabat-sahabat pergi ambil kambing yang sama umur, lebih kurang hak umur Nabi hutang daripada dia dulu ni. Hak segagan lah umur haiwan tu. Bagi balik kalau dia nak dah waktu ni. Walhal tempoh belum tiba lagi untuk Nabi bayar. Sahabat menjawab, bila sahabat pergi cari kambing untuk bagi ataupun bayar, orang kata hutang Nabi pada lelaki yang mai minta atau tuntut hutang dari Nabi. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua dari umur yang engkau berhutang dulu. Tak ada hak segagan. Lebih kurang lagu tu. Segagan kau panggil. Segagan apa? Kau segagan ni manusia ya. Hewan ada tak segagan? Biarlah, saya faham sudah, kan? Tak ada hak segagan ni. Kambing ni kami nak bayar balik dekat dia. Bagaimana engkau ambil dulu sekian-sekian umur? Tak ada umur tu. Yang ada yang tua daripada umur tu, maksudnya besar lagi lah. Yang tua daripada usia yang engkau hutang dulu ni. Hak tu ada. Takkan nak bagi hak tu, rugi balik lah, kan? Sebab yang ambil tu kecil lah. Masa hutang tu ambil kecil, bayar besar tu siapa? Lebih kurang lagu tu. Kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua dari umur yang engkau berhutang dulu. Baik, lantas Nabi kita menjawab, qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Bayarkanlah kepadanya. Bayarlah, kata Nabi, tak apa. Berumur sikit pun tak apa, besar sikit dari aku ambil dekat dia dulu pun tak apa. Kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah siapa? Orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Yang terbaik di kalangan kamu
dalam bab berhutang itu ialah sesiapa yang paling baik sewaktu membayar hutang. Maknanya apa? Lebihkan apa yang dia hutang itu. Yang lebih tu bukan yang bagi hutang tu letak syarat dah. Dia nak minta hak dia je. Kadang kalau contoh kita hutang RM100 dan orang yang berhutang pun dia nak minta 100 tu juga. Cuma kita yang waktu nak bayar ni, sebaik-baik yang berhutang itu ialah yang menyempurnakan kebaikan sewaktu dia membayar hutang dia, yakni lebihkan sedikit. Bola kebetulan bersti lebih kan, bayarlah RM110 kan. Kawan tu tanya pula, ni RM10 main mana pula? Hang hutang aku 100 ha? Ni main mana 10 ni? Pasal apa pula? Dah ni aku sebagai ucap terima kasih lah. Sebab waktu aku susah, rupanya baru tahu kawan-kawan ni ramai waktu senang je. Waktu senang ni khumun, aku pun tak nampak mereka khumun waktu aku senang. Pasal mereka boleh ambil apa-apa daripada aku waktu aku mewah. Tapi waktu aku susah, hang je tak lari daripada aku. Ada nak kawan-kawan jenis ni noh. Waktu senang kita, Allah, dia khumun lah. Faham? Dia buat baik lah, maksudnya begitu. Sebab dia nampak sesuatu yang dia boleh ambil kebaikan daripada kesenangan kita. Tapi bila kita susah, kita jatuh, Allah nak cari kawan waktu senang, di mana habis tak tahu. Tiba-tiba ada seorang kawan ni, dia tak lari daripada kita. Kita minta tolong, dia sanggup tolong kita. Orang tu hang lah kata. Jadi supaya ucap terima kasih aku lebihkan sikit lah atas jasa hang pada aku. Walaupun hang tak letak syarat. Kalau letak syarat, hutang 100 bayar RM105, atau hutang 100 bayar RM110, hak tu riba. Semua faham dah bab-bab ni. Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Clear bab tu. Tapi hak ni hang tak letak, hang tak tetap waktu aku berhutang dulu. Ni sebagai tanda terima kasih aku sendiri untuk hang. Nah, betul ni? Tu pun kan. So kata lebih RM10. Betul ni? Kalau rasa tak betul bagi balik, tak apa. Tak apa, acik. Dia kata kalau tak betul bagi balik pun tak apa. Tak apalah, terima kasih lah. Aku pun bukan harap. Aku nak tolong hang je. No? Tapi tak apalah dah hang kata lagu tu. Aku pun sesak juga sehari-dua ni, dia kata. Aku pun sesak juga. Macam Allah atur elok perjalanan hidup kita noh. Tak apa, terima kasih lah. Tu bila nak hutang pula dengan aku lepas ni? Dia tanya pula. Bila? Duk tajam pandangan tengok amboi hang. Aku baru lepas bayar. So hutang pula kan? Tak, bukan begitu. Ke depan ni dengan cara lagu ni aku pun rasa seronok bagi hutang kat hang. Kan? Tak macam orang lain hak berhutang aku jenuh ligan. Ni hang yang ligan aku, kan? Hang yang ligan aku nak bayar. Payah nak jumpa orang berhutang ligan. Nak bayar hutang padahal kita yang duk ligan siang malam pagi petang haram tak boleh pun kan. Waktu dia nak hutang dengan kita sehari 18 kali mai. Kan. Waktu kita nak tuntut balik hak kita, kita pun ada mustahak ni, anak nak masuk EU lah, apalah nak guna balik lah duit tu. Bagi pinjam sah, dia pun kata, tahu hang mustahak duit, tapi aku sikit lebih mustahak daripada hang. Sebelum anak hang nak daftar masuk U ke apa, college ke apa ke, aku bagi balik Anak masuk dah pun tak bagi-bagi ke. Anak kita bagi masuk dah, dia tak bayar Kita ligan putih tali kasut, tak boleh. Hilang. Lah dia blok nombor kita. Dia blok nombor kita. Amboi. Kita WhatsApp dia naik 1 tik kan? Pasal apa pula biasa naik 2 tik, kerana lepas tu naik blue tik. Ni
something wrong at somewhere ni. Dia mula dah jaga. Sebab tu Nabi doa pada Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari bebanan hutang dan juga pembohongan. Nabi doa dua benda tu. Ya Allah, aku mohon lindungmu ya Allah daripada bebanan hutang. Bebanan hutang ni kira berhutang tak mampu nak bayar. Itu maksud bebanan hutang. Dan juga pembohongan. Nabi kait sekali dengan tipu. Pasal apa? Kerana ada di kalangan orang yang berhutang itu, asalnya dia bukan pembohong, dia bukan penipu, tapi dengan berhutang tu akhir dia jadi penipu. Apa maksud penipu? Dia kena keliling 360 darjah masa nak bayar. Ni lah, sebok ni lah, mustahak ni lah. Kita pun pening dengar. Kan? Waktu nak hutang satu sebab ya. Waktu dia nak bayar balik, dia punya kona 1000 sebab pula. Pasal apa dia tak boleh nak bayar lagi. Dan pada ketika itu, dia mudah untuk jadi penipu dalam alasan dia. Sebab tu Nabi minta lindung daripada bebanan hutang dan juga daripada pembohongan. Allahu Akbar kabira. Sebab tu kalau orang yang tak berkehendak kepada hutang, janganlah terlibat dengan hutang, kecuali itu saja option pilihan yang kita ada. Itu cerita lain. Baik. Maka diberilah kambing itu yang lebih besar daripada, yang lebih tua daripada usia kambing yang Nabi berhutang sewaktu ambil haiwan daripada dia dulu ni. Jadi dia dapat lebih lah. Maka yang lebih itu sebagai ihsan Nabi kepada lelaki yang mai tutut hutang dari Nabi. Tuan-tuan pernah tak kalau bayar hutang lebih sikit daripada nilai hak tuan-tuan dan puan-puan berhutang? Pernah tak? Ke bayar ngam-ngam ke? Ke minta less lagi? Minta less lagi. Dia halui tengok kita. Aku bagi yang berhutang besar tu, minta korang. Dah. Aku kalau nak bayar balik, ada kisah ni tuan-tuan. Aku kalau nak bayar balik jumlah banyak mana aku ambil dengan hang, aku tak boleh bayar ni. Tapi kalau hang diskaun sikit, kan, sempena Hari Sukan Negara ni, contoh kan, tak kena-mengena pun, kan. Nah, lah agak aku bayar. Macam ugut nampak. Kan? Aku bukan ugut hang, dia kata. Tapi minta jasa baik duk urut belakang. Dulu masa nak berhutang urut dah, nak bayar urut lagi. Tak kalau hang bagi. Aku memang nak bayar, tapi nilai tu tak sikit ke tak cukup. Tuan-tuan, kisah ni pernah berlaku di zaman sahabat. Seorang sahabat bila berhutang pada seorang sahabat, saya lupa dah nama dia. Berkali-kali yang bagi hutang ni pergi minta, dia tak mampu nak bayar. Minta, tak mampu nak bayar. Keramlah, duk tangguh-tangguh. Sampailah kali dia bawa yang berhutang dengan dia ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, payah mah, ikut aku. Pergi mengelak sakan. Jom jumpa Nabi. Dan Nabi SAW kebetulan tahu latar belakang yang hutang itu. Dia memang susah. Orang tak struggle lah nak bayar hutang ni. Dengan komitmen-komitmen yang lain. Tapi tempoh bayar tu dah sampai dah. Berapa kali sampai dah. Duk tunda. Dan sahabat ni pun tak boleh sabar dah nak tuntut hutang dia daripada sahabat ni. Akhir apa kata Nabi SAW? Wahai sahabatku, Nabi tuju pada yang bagi hutang ni.
bolehkah engkau kurangkan sedikit dari hutang dia kepada kamu, sehingga barangkali dia boleh bayar hutang dia dengan kamu? Maka dia tanya, ni kalau korang boleh bayar kan? Dia tanya dulu. Korang tak boleh bayar juga kan? No, duit tak dapat, kereta tak dapat, kuih susut pula hutang tu kan? Dia kata kalau korang sikit, insya-Allah gagah. Bahasa kita lagu tu lah. No. Kalau korang sikit, gagah lah bayar. Dia gagah ni banyak makna no. Kuat pun gagah, had ni pun gagah juga kan? Ikut kesesuaian perbualan waktu tu kan. Ampi jangan duk gagah lah, jangan duk tebiang orang kata kan, gagah juga. Benar? Maka dia katakan Nabi, kalau korang sikit, insya-Allah lah dia cuba bayar. Maka sahabat yang bagi hutang ni korang, maka sahabat yang berhutang itu pun membayar hutangnya. Nah. Jadi tuan-tuan, bila bayar hutang tu lebih, pernah bayar lebih tak? Atau bayar yang sama? Kalau bayar sama tu normal lah. Tapi kalau tuan-tuan boleh lebihkan apa yang tuan-tuan hutang tu waktu membayar, itu adalah ihsan, kebajikan tuan-tuan dan puan-puan kepada orang yang pernah menabur jasa kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Cubalah buat. Dan bayar ni lebih ni bukan amount yang sama. Kadang kalau hutang 100 kan, kita bayar juga 100, tapi wapilah cucuk udang kah, kita sembang bulan lepas ni kan, wapilah cucuk udang sebekas dia, satu polystyrene tu kah, no, ataupun api lai cikang 2 bungkus ke apa kah. Kita ni apa pun nak cendol apa ni, apa bagai ni, dah ni saja hadiah sedekah. Siapa pula? Aku tak syarat pun bila bayar RM100 ni kena ada cendol pulut ke apa ke, aku tak syarat apa pun. Tahu, ni tanda terima kasih aku kah. Ni dukung pada tu anak. Dia kata pula kan, dukung pada anak. Tak boleh tangkap orang, dia tangkap orang tak payah. Nah, jadi buatlah kebaikan. Sebab orang yang bagi hutang pada kita, dia bukan senang sangat ada ketikanya. Bukan semua lagu tu. Kadang dia pun berkehendak kepada belanja hidup dia dengan kereta yang dipinjam pada kita. Tapi dengan sebab baik berkawan, dia tak sanggup, kita susah, dia korbankan manfaat duit dia tu sekejap untuk dia pinjamkan manfaat duit tu pada kita. Maka hargailah orang yang tolong kita. Nah, baik. Apabila wujud berhutang memang tidak digalakkan dalam agama kita, kerana hutang itu menghinakan kita di siang hari dan menduka citakan kita di waktu malam. Dia buat main gelisah kita. Lagi dekat waktu nak bayar lagi, macam mana nak cekau tak mana ni, nak ambil hak mana, nak korek tak mana, nak kambuh tak mana ni, nak bayar balik ni kan. Dan kali wujud pula hutang baru untuk kambuh hutang lama. Tak selesai juga. Sebab tu dia kata apa? Menghinakan bab hutang ni di siang hari dan menduka citakan kita di waktu malam. Gelisah, sedih, duk mikir. Kadang dalam mimpi pun dia main tajuk hutang tu juga. Dia main tajuk hutang tu juga kan. Namun dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita terpaksa. Syarak kata macam mana? Kadang-kadang kita terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak. Maka apabila kita berhutang, hendaklah kita menepati janji tempoh yang telah kita tetapkan dan membayar dengan sempurna apa yang telah kita hutang. Bayar dengan baik apa yang kita hutang itu. Kalau mungkin ada halangan sehingga kita tidak mampu membayar hutang pada tempoh yang telah ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada siapa? Kepada orang yang memberi hutang kepada kita. Tuh, memberitahu. Kalau time tu sampai dah, kita tak mampu nak bayar, maklumlah, payah tang mana. Orang pun tak rasa nak marah kat kita.
Ni daripada tak rasa nak marah jadi marah. Tak rasa nak mengkelahi pun kawan baik, akhir jadi mengkelahi, bergaduh, bermasa muka. Bagaimana kita dengan ikhlasnya berhutang, demikian juga sewaktu kita tak mampu nak bayar, buat dengan baik. Jangan ada muslihat, tipu daya apa-apa. Sebab tu Nabi kata apa? Matlul ghani zul. Orang yang mampu membayar hutang, okey, tapi dia tak bayar hutang dah, duk mengelat, zul, zalim, kata Nabi. Itu dia. Allah firman dalam hadis qudusi, aku haramkan zalim ke atas zatku, kata Allah, dan aku jadikan juga zalim itu haram sesama kamu. Berat bab ni. Habaqlah. Kita memberitahu kepada orang yang memberi hutang kepada kita dengan menyebut alasan yang munasabah, dan hendaklah kita, aku bukan tak mau bayar. Hang pun tahu kan, ni tara ni rumah aku. Dia buat dah. Ni apa dia tuan-tuan ni? Ni musim apa ni? Musim bah. Nah, semalam saya pergi mengajak satu masjid tuan-tuan. 2 orang je jemaah. Tak mau abang lah, tapi kalau lepas tengok live lepas tahu Korea lepas tu. Ni 2 orang campur saya 3. Saya kata aku silap masjid ke apa kan ni. Habis sembahyang ba'dah maghrib tu ustaz. Minta maaf lah saya. Ni ada pun. Saya kata malam ni kuliah kita kan. Memang malam ni kuliah ustaz. Dan kami pun suruh ustaz mai. Lepas pun suruh mai. Ipi mana habis kan. Saya kata, ustaz kampung kami bah. Kampung kami bah. Bukan hujan, ayak menembak, ayak buak naik. Tenggelam aku ustaz tak rasa. Ustaz lalu jalan Tarmini masuk dasar. Kiri kanan ayak penuh. Mana kita nak? Kita kalut kan. Pakai masuk gitu lah. Ayak bah. Ni 2 orang hak ni yang wakil anak qaryah. Ni kita nak mengaji dah. Kita mengaji ustaz. Ayak tu. Tetap bayang 2 orang. Lepas tengok A, B. Lepas B, A. Lepas A, B. Tertibnya lepas duduk semua. Lepas saya tengok lepas 2 orang ya. Tuan-tuan ramai. Dan lena separuh. Tak ada tengok kan. Ni tak lepas. Ni 2 orang. Pak Obat tak boleh lena Kita dah tengok lepas. Mengaji. Tuan-tuan tengok mengaji. Mai seorang. Mai lagi seorang. 3. Pak dengan saya sampai kembang Insya. Sampai masuk Insya. 3 orang rekod dengan tuan-tuan. Ngaji juga. Itu lepas pesan lah. Ustaz ni kami buka mic luar Tidak masjid tu kuliah mic dalam lah. Lepas pesan bukan mic luar, nak dengar daripada rumah. La haula wala quwwata illa billah. Tak mengaji, tetap nak mengaji lepas ni. Nah, saya kata ayam naik tu. Tak perasan pula. Keluar turun tu kita tengok ayam sungguh. Kita pun tak perasan. Bukan ada hujan apa pun. Ayam lepas lalu kampung lebar. Tenggelam Dengan tutup imam pun tak main. Tenggelam lah kan. Yang hak WhatsApp saya suruh main pun tak main lah. Dia tenggelam juga tuan-tuan. Tu kisah dah tu. Aduh. Waktu boh hak teruk Alok Madi. Ni kita sebut senang kot. Belakang Jabatan Mufti kan. Walaupun boh lepas buat Jumaat juga. Ngam-ngam 40 orang. Pi Jumaat randu ayat. Balik Jumaat pun kena randu ayat. 40 orang pun. Saya kata buat ramai mana? Cukup-cukup 40 saya buat. Tu pun kira 2-3 kali lah. Takut silap kira kan. Nak ambil 40 orang. Tang Jumaat tetap buat. Ayat dia baru tu. Kemas tuan-tuan.
duduk belakang jabatan mufti. Kena kemas lah kan. Walaupun arahan kata boleh tumpang Jumaat ke mana-mana. Tak, lepas buat agak. Baik, dia kata, maklum kalau kita tak mampu, maklum. Menyebutkan alasan yang munasabah dan hendaklah kita meminta maaf daripadanya. Dan jangan keadaan menjadi terbalik. Orang yang memberi hutang terpaksa datang ke rumah kita beberapa kali. Lain kali mai 2-3 kali tak selesai, buat mai cat sekali buat mai tong cat sekali. Tapi yang syok tong cat beruih tak bawa. Buat mai tong saja. Dia tak ada nak beruih, dia simbah terus. Punya geram, ambil. Makan model sikit tak apa. Hang mau beringat dengan aku. Hang berhajat dengan aku, hang mai siang malam no. Sampai boleh kat hang. Aku pun mai cari hang sampai boleh kat aku juga, dia kata. Oh, hatu pun keturunan panglima agak. Keturunan panglima juga. Jangan jadi terbalik. Jangan jadi keadaan lagu tu. Orang yang memberi hutang terpaksa datang ke rumah kita beberapa kali untuk menagih hutang daripada kita. Sudahlah dia yang memberi hutang kepada kita, kemudian dia pula yang berulang alik ke tempat kita untuk menerima hutang itu. Orang yang beriman akan membayar hutang tepat seperti tempoh yang dijanjikan. Bahkan ia membayarnya dengan cara yang memudahkan orang yang memberi hutang itu. Seperti apa? Dihantar ke rumahnya atau diberikan bayaran dengan yang lebih baik. Hak kata lebih tadi ni, ataupun bagilah sagu hati apa-apa kat dia. So kurang-kurangnya kalau tak boleh buat begitu, cukup kita bayar tepat masa dia. Ni antara keindahan akhlak orang yang beriman. Ketika mana dia hendak membayar hutang kepada pemiutang itu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, ini akhlak Islami yang patut ada dalam diri kita, tindakan kita, perwatakan kita. Ini riwayat ni 38 dah tuan-tuan ni. Patut-patut 38 akhlak dah duduk dalam diri kita sekurang-kurang. Semenjak sebelum kita sentuh kitab ni. Ni dah 38 dah. 38 apa ustaz? Hak 30 tu tak mai. Mai hak 8 ni je. Baru mai hak 8. Mai pula kena bak hutang. Saya pula memang duk berhutang. Pi dah dia kata. Tak ada jumpa riwayat 9 dah dia kata. Tak ada jumpa riwayat ke 9 dah. Kena tata hidung saya pula. Minggu lepas, bulan lepas bak hutang. Bulan ni bak hutang pi dah. 38 apa? 8 ni pemujung lah. Allahu Akbar kabirah. Tuan-tuan, akan datang akhlak mulia yang lain, itu apa dia? Islahu zatil bain, mendamaikan orang yang bergaduh. Kita nak sentuh bab tu pula. Jadi orang tengah. Biasa dah tuan-tuan jadi orang tengah, orang bergaduh ni. Kalau kita join sekali bergaduh, dia ada bab tu. InsyaAllah. Satu lagi akhlak yang Nabi tunjulkan, bahkan Nabi sendiri mendepani, maksudnya lebih awal mencontohi perkara ini dalam hidup baginda di hadapan para sahabat, yang akhirnya sunnah ini sampai ke zaman kita untuk kita contohi. Jadi saya rasa qadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk riwayat yang ke-38 kita pada malam ni. Kita ada riwayat ke-39, kemudian 40. Itu tajuk kitab kita lah, 40 hadis tu. Namun pengarang dia datangkan lebihan 2 riwayat. Maknanya semua ada 42 riwayat, sekarang 38, baki ada 4 sahaja lagi. InsyaAllah mudah-mudahan sempat kita mengkhatamkan kitab ini. Amin ya Rabb ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.